Bila tidak sah andainya dia mati, tuan-tuan, dia mati dalam keadaan tidak beriman, kekal neraka, waliyadzubillah. Ini iman kebanyakan umat Islam hari ini. Minta maaf. Mereka hanya percaya tapi tak yakin. Allah perintah sembahyang, tak buat. Tak buat. Ramai tak sembahyang. Bila iman tidak sah, amalan tidak diterima. Kerana dia tak tahu di mana nak ditujukan amalan itu. Ini wayang tak selamat dunia dan akhirat. Ini peringkat iman orang jahil, tak belajar ilmu tauhid. Saya tegaskan lagi, berapa ramai umat Islam hari ini belajar ilmu tauhid? Berapa ramai? Sikit sangat. Ramai boleh sembahyang, tauhid tak tahu, lintang bukan. Buat apa sembahyang? Sebab kalau tauhid ditolak, semua ibadah kita semua ditolak. Sekali lagi saya sebut, kita bincangkan kalau tak ada tanya. Sebab ini penting. Sebab itu dalam Islam, ilmu pertama yang wajib kita belajar, tauhid. Awaluddin ma'rifatullah. Tapi itulah hari ini, tuan-tuan, yang akhir kita belajar, kalau sempat. Tak sempat, langsung tak belajar. Dan kita diajar tauhid, tuan-tuan, kepada anak-anak sampailah sekolah rendah agama di jannah. Lepas tu mana? Mana dia belajar lagi? Tak belajar dah. Yang belajar yang datang majlis surah macam ni tidak memadai, tuan. Tak boleh bawa ke mati yang belajar di jannah. Itu sangat basic. Itu peringkat iman yang pertama, iman taklid. Sebab itu tuan-tuan, kita lihat syarat sah iman. Yang pertama, tuan tak boleh jahil. Jahil dari segi ilmu tauhid. Barangkali ilmu lain dia banyak, ilmu tauhid tak ada. Hari ini maksiat, kejahatan, kemungkaran, kesyirikan yang berlaku. Apa puncanya? Tauhid. Tauhid punca, tak ada lain. Dan kita dapati kelas-kelas tauhid di mana-mana, tuan. Kehadirannya sangat menduga cita. Berbanding ceramah umum, tak muat dalam masjid, ya. Orang suka ceramah umum. Ceramah umum bukan wajib. Umum. Tauhid wajib. Fardu. Sebab tu keyakinan kita tak ada syak, 50-50. Zon pun tak boleh. Yakin lebih, sikit tak yakin pun tak boleh. Waham lagi tak boleh. Sikit sangat yakin, banyak tak yakin. Lepas tu keyakinan kita, akidah kita mesti jazam 100%, tak boleh kurang. Boleh jadi kod ni tak boleh. Dan semua ni mesti bertepatan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Itu yang dikatakan keyakinan atau akidah kita yang benar hanya satu, ada sunnah wal jamaah. Ada yang begitu. Kita tengok betapa hari ini umat Islam akidahnya sudah berbagai-bagai. Ada yang Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah, Jabariyah, Qadariyah, sesat belaka. Nabi dah sebut tentang 1400 tahun lebih dulu. Tapi umat Islam tak buat dia je apa yang disabda Nabi SAW. Kita tengok berlaku di akhir zaman berbagai-bagai hari ini bentuk akidah ini. Sedangkan yang diterima hanya satu, Ahlussunnah wal Jamaah. Jalan keluar kita nak meningkatkan iman taklid, iman ikut-ikut ni kan, kena belajar ilmu tauhid sungguh-sungguh. Kena belajar ilmu tauhid ni sungguh-sungguh. Belajar bukan mendengar tu kan, ya. Kena ada buku, catatan atau kitab. Itu kata belajar. Kita bukan menjadi pendengar. Pendengar sekejap je, entah kita keluar daripada sini kita luput, tak ada benda rujukan di mana nak rujuk lagi. Pastikan kita belajar, bukan mendengar. Jadi belajar sungguh-sungguh ilmu tauhid
barulah meningkat iman kita kepada iman ilmu. Iman ilmu tuan-tuan, keyakinannya sudah sah, berasas atau berdasar kepada dalil ilmu tauhid yang dia belajar. Dia boleh memberi bukti atau nas, walaupun secara ijma', secara ringkas. Dan ulama bersependapat bahawa iman peringkat ilmu ni, dasar ilmu tauhid, dia sah imannya. Cuma dia kurang berperanan kerana masih lagi tuan-tuan dikawal oleh nafsu. Kalau peringkat nafsu ini peringkat lawamah dan ulama. Kalau yang pertama tadi amarah. Lawam ni maknanya orang yang sentiasa menyesali diri. Orang lawam, dia buat jahat, Allah nyesal, tapi suruh buat lagi. Ini peringkat iman ni. Dia tak dipertahan lama. Mulham yang dah dapat ilham, yang Allah dah beri tuan-tuan, perbezaan mana hak, mana batil, mana halal, mana haram, tapi kadang terlibat juga dengan yang haram walaupun tahu. Ini peringkat iman tahu. Kerana peringkat iman ilmu, iman tahu, dia bertapak di fikiran. Ini yang saya sebut selalu, orang yang berfikiran tauhid. Masih belum boleh selamat lagi, walaupun sudah sah. Kita tengok secara umum tuan-tuan, kejahatan yang dilakukan oleh umat Islam, dia tahu itu dosa, buat juga. Dia tahu rasuah itu haram, rasuah. Dia tahu menipu itu haram, menipu juga. Ini peringkat iman ilmu, peringkat iman tahu. Walaupun ada beri ilham di halal di haram, tetapi masih tak boleh lawan nafsu dia. Kalau di akhirat tuan-tuan, di mahsyar itu ada 4 golongan yang akan mati bawa iman. Orang peringkat iman ilmunya, orang peringkat golongan ashabus syimal, golongan kiri, yang akan dimasukkan dalam neraka dulu sampai bertempuh barulah dia akan dimasukkan dalam surga. Walaupun sah imannya masuk neraka tu. Golongan ini, ini Allah sebut dalam Quran surah Al-Waqi'ah. Kita boleh baca. Lepas orang peringkat iman ilmu dan bagi peranan gagal. Ini orang diharap pagar-pagar makan padi. Suruh jaga duit, duit dia siapa? Suruh jadi dia amanah, dia khianat. Ni dia berlaku hari ni. Peringkat iman tahu, dia tahu, tapi tak boleh lawan nafsu. Ada kepentingan apa yang dia buat. Jelas? Takkan ada pertanyaan dia? Dan dia saya bisa buat. Tanya tuan kalau tak jelas. Dan orang peringkat iman tahu, iman ilmu ni tak ada jaminan. Dunia akhirat tak ada jaminan. Yang jelas Allah sebutkan inilah golongan ashabus syimal, golongan kiri, yang akan masuk neraka dulu kerana dosanya melebihi pahala dia, kejahatannya melebihi kebaikan. Orang peringkat ini kadang-kadang kebaikan yang dibuat nak tutup kejahatan yang dibuat. Dia buat kebaikan banyak, tapi nak selindung atau tutupi kejahatan dia. Ini urut, tertipu dalam beribadah. Cara atau kaedah kita nak meningkat lagi kepada iman, ayat pertama takhalli, yang kedua tahalli, yang ketiga tajalli. Takhalli maknanya kena buang sifat-sifat kecil, kosongkan, buang apa yang dalam hati, segala kejahatan-kejahatan hati kena buang. Tahalli maknanya kita masukkan, isi dengan sifat-sifat terpuji, mahmudah. Barulah dapat rasa tajalli, rasa nampak kebesaran kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, kita tak rasa kita tak rasa kehebatan Allah Taala. Dengan 3 step ini
tuan-tuan, ini yang kita sebut sebagai mujahadah, lawan. Dari peringkat iman taklid nak meningkat peringkat iman ilmu, belajar tauhid. Di peringkat iman ilmu nak meningkat pada iman ayat, kena mujahadah. 3 cara itu. Mujahadah ni membuat perkara yang perlu walaupun tak suka. Sebab tu orang yang berjaya tuan-tuan, baik berjaya di dunia atau berjaya di akhirat, selalu dia akan buat perkara yang perlu walaupun dia tak suka. Bukan buat perkara yang suka tapi tak perlu. Hari ini tuan-tuan kita banyak kegagalan. Ya, anak-anak kita gagal. Yang perlu pada dia belajar tapi yang dia suka main. Sebab tu dia gagal. Dia kena buat belajar tu sampai dia rasa dia perlu, sampai dia suka, barulah dia boleh berjaya. Sama dengan kita tu kan. Kalau nak meningkat, nak masuk syurga Allah Ta'ala, kita perlu syurga tu. Perlu. Walaupun tentang fitrah kita menolak, syurga ni fitrah menolak. Sebab payah. Tapi kerana dia perlu kan, kita lawan sampai kita suka. Jadi tidak ada siapa dorong bagi kita untuk buat kebaikan. Sendiri rasa dorongan itu dari dalam. Dengan kita mujahadah, takhalli, tahalli dan tajalli tadi, barulah meningkat dan iman kita, keyakinan kita kepada peringkat yang ketiga, iman ayat. Kalau peringkat iman yang kedua tadi, iman ilmu itu adalah peringkat tauhid ilmul yakin. Peringkat iman ayat itulah ainul yakin. Keyakinan dia tentang sudah sampai ke hati. Tadi hanya di fikiran, berfikiran tauhid, tapi ini sudah berjiwa tauhid. Yakin sungguh dengan hati dia, khususnya dengan 6 rukun iman ini. Inilah orang yang merasai tentang peringkat ini. Peringkat orang yang merasai sentiasa dilihat Allah. Rasa Allah monitor dia ikut mana pun. Kita tahu tentang Allah melihat kita, tapi kita jarang merasai Allah melihat kita sentiasa. Kita tahu. Kalau kita rasa sungguh berterusan Allah melihat kita, tidak akan menipu lagi. Kita tak akan rasuah, kita tak akan mencuri. Kerana Allah tengok kita. Tapi kadang-kadang rasa, kadang-kadang tak rasa. Waktu tak rasa itulah kita buat maksiat. Waktu rasa kita baik sungguh. Contoh tuan-tuan, dalam sembahyang kita tak pernah konten. Kita tak pernah potong bilangan rakaat dalam sembahyang. Subuh 2 rakaat jadi 1 rakaat, tak pernah buat. Walaupun kita batal di tahiyat akhir tu kan, tinggal sikit lagi. Tak sempat salam dah batal dah. Kita tak kata udah lah tu, dah hujung dah. Kita kata gitu. Kita ambil wudu, start balik dari mula. Kerana kita rasa waktu tu Allah perhatikan kita. Tapi dalam kerja-kerja kita potong waktu sendiri, datang lewat balik awal. Sebab waktu kerja kita tak rasa Allah perhati kita. Kalau kita patut balik 5.30 dan pukul 5 kita, tak apa, dah setengah jam lagi. Nampak tak? Sembahyang kita tak buat begitu. Itu jatuh. Dan ini tuan-tuan, kalau peringkat nafsu tadi, peringkat iman ayat ini, ainul yakin, peringkat mutmainnah. Ini yang Allah firman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, orang peringkat iman ayat jiwa sentiasa tenang. Kita naik minyak 20 sen dah tak tenang dah. Orang peringkat iman ayat naik dah 2 ringgit, dia tenang. Dia nak susah apa?
Orang beriman itu kan, kalau dia nak, dia dapat, dia syukur berpahala. Kalau dia nak, dia tak dapat, dia sabar, pahala dulu. Dia tak ada rugi kat mana-mana. Sebab tu jiwa dia sentiasa tenang. Allah jumpa mereka masuk dalam syurga, kekal mereka di dalam. Sampai macam tu, Allah redha dengan mereka, mereka redha dengan Allah. Ni mutmainah. Lepas tu di antara gambaran orang peringkat iman ayat ini, iman orang soleh. Iman yang dalam Quran disebut iman ashabul yamin, golongan kanan, ataupun golongan al-muflihun yang diberi kejayaan, kemenangan, ataupun al-faizun, ataupun al-abrar yang sentiasa berbakti. Ini golongan dia. Tuan baca dalam Quran ada perkataan-perkataan itu, inilah golongan yang dimasukkan oleh Allah SWT. Iman peringkat ayat. Di antara tuan yang digambarkan bagaimana kriteria mereka. Dalam surah Al-Imran Allah SWT berfirman, mereka ini tuan, allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, terus menerus ingat kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk maupun baring. Dalam hidup dia tuan sentiasa terus menerus ingat kepada Allah. Kita dalam sembahyang diperintah ingat Allah pun kadang tak ingat. Kan wa aqimis solat tadi zikri, tidaklah kamu dirikan sembahyang kerana ingat padaku, tu pun kadang-kadang tak ingat. Bila kita takbir saja tuan-tuan, dah lupa dah. Badan kat sini, hati tak tahu pergi mana, pergi kerja ke, balik rumah ke, selesai masalah kita, dah tak ingat Allah kata lagi. Tapi orang peringkat iman ayat ni kan, terus menerus apapun keadaan, berdiri maknanya dia beraktiviti, dia bekerja, dia ingat Allah. Duduk waktu santai, waktu relax, dia ingat Allah Ta'ala. Baring maknanya dia sihat, dia sakit, ataupun tuan-tuan dia menerima musibah, dia tetap ingat kepada Allah Ta'ala. Lagi tuan-tuan dalam surah Al-Anfal ayat 2 Allah jelaskan ini kriteria orang peringkat iman ayat ini. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Semuanya orang peringkat iman ayat ini, orang beriman ayat ini kan, apabila disebut perkataan Allah, gemetar hati mereka. Ini kriteria. Sebut je perkataan Allah, gemetar, takut. Kita sebut Allah, tak takut apa, rimau lagi takut. Wa iza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Apabila dibaca ayat-ayat Allah, dibaca Quran pada dia, atau dia baca sendiri, atau dia dengar orang baca, sentiasa meningkat keyakinan dia. Keyakinan dia sentiasa meningkat. Wa ala rabbihim yatawakkalun, lantas mereka terus bertawakal kepada Allah Ta'ala. Ini kriteria orang peringkat iman yang ketiga, iman ayat. Ustaz, kita nak sampai, cara nak sampai ke tahap ni. Cara nak sampai tahap ini, tadi saya sebut takhalli, tahalli, tajalli. Kena mujahadah, lawan. Takhalli, buang sifat-sifat kecil dalam hati. Tahalli, masukkan sifat-sifat terpuji. Baru kita dapat dengan banyak sifat terpuji dalam hati kita, baru kita rasa kebesaran, nampak kebesaran Allah, nampak hebatnya Allah Ta'ala. Ni Allah sebut wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, sentiasa memikirkan tentang ciptaan langit dan bumi. Ni orang mencipta. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Lantas mereka mohon atau berdoa kepada Allah, tak sia-sia ya Allah menjadikan semua. Oleh itu hindarkanlah kami daripada azab neraka. Itu kaedah. Jadi cara nak meningkat itu dengan mujahadah lawan. Mujahadah ini tidak ada gencatan senjata, kena berterusan melawan. Kalau sekali-sekali memang kita tewas.
Kita tahu sembahyang itu perlu, tapi ramai tak suka. Jadikan sampai suka perlu. Sembahyang tu sampai kita suka. Maknanya bila sampai suka, tak sampai dorong lagi. Hari ini sebenarnya kita tak suka sembahyang. Betul tak? Kita lawak je. Lawak je dah. Tak sembahyang, kita orang Islam. Wajib sembahyang, kita sembahyang. Lawak je sebenarnya tak suka. Lepas tu kalau tu imam baca panjang sikit, kita pula ngomong. Tak suka. Kalau kita suka, lagi lama, lagi baik kan? Itu kata suka. Itu contoh. Dan orang peringkat iman hayat atau iman rasul kan, dia boleh selamat dunia dan juga akhirat. Ini golongan ashab yamin, golongan kanan. Dia tak masuk neraka tapi lambat. Masuk syurga tu lambat. Kerana banyak perhitungan. Banyak perkara yang akan ditanya. Tak apa tuan lambat, tapi tuan lambatnya lambat sangat. Sebab bandingan masa di akhirat ke alfisanat mimma ta'udun. Sehari dekat akhirat tu sama dengan 1000 tahun dunia lama ni. Jadi kalau kita kena sekat lah tuan-tuan di masyarakat tu sehari, lewat sehari untuk masuk syurga, Masya Allah, lamanya 1000 tahun. Satu Abdurrahman bin Auf kan, sahabat Rasulullah. Rasulullah beritahu dia, Abdurrahman, aku dengar kamu masuk syurga merangkak, menangis ni tuan-tuan. Merangkak ni jadi pelan. Kita jangan kata merangkak kan. Kalau Rasul kata kamu masuk syurga menjulur pun tak apa tak. Betul? Betul. Tapi sahabat dia tak mau dalam ranking itu. Okey. Jadi tuan-tuan, itu yang ketiga. Peringkat yang keempat, iman hak. Atas kesungguhan kita, mujahadah kita, dalam bentuk apa pun tuan-tuan, kaedah kita untuk mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, kita benar-benar dapat membersihkan hati kita, yang disebut qalbun salim, sejahtera atau aman atau baik hati kita. Maka meningkat kita kepada iman hak. Iman hak ni, kalau peringkat tauhid dipanggil hakul yakin. Inilah orang iman. Kalau yang tadinya dia merasai dilihat Allah, ini orang yang sentiasa merasai mereka melihat Allah. Peningatan, Allah tak boleh lihat dengan mata, la tudrikuhul absar, tapi Allah boleh dilihat dengan ketat, dengan mata hati. Jadi orang macam ni tuan-tuan, peringkatnya peringkat yang sangat tertinggi lah. Kalau nafsu kamilah radiyah mardiyah ni, peringkat nafsu itu. Kalau tadi nafsu mutmainnah, ini peringkat tertinggi tuan-tuan. Keyakinannya tuan-tuan dah sentiasa dapat dihayati, sangat berperanan. Bagilah peranan apa jadi tuan-tuan orang macam orang peringkat iman ilmu bagi peranan gagal, tapi peringkat iman orang soleh boleh bagi peranan. Tak payah monitor pun tak apa tuan-tuan. Orang peringkat iman orang soleh, dia boleh buat, dia boleh berperanan apa saja. Kalau yang ini lagi hebat lah. Orang peringkat iman ini tuan-tuan, dia bukan tak tahu, hati sudah mau dan nafsu sudah mampu untuk melakukan perintah dan mampu untuk meninggalkan larangan. Ini peringkat ini. Inilah peringkat muqarrabin, peringkat biwa hisab, masuk syurga tanpa hisab, tanpa ada perhitungan. Di para nabi, para rasul, para awliya, para syuhada. Ini orang peringkat iman hak.
yang sudah berada di peringkat iman orang soleh. Boleh kita upgrade tingkatan pada peringkat iman haqqi. Tiada perkara mustahil, sebab bukan hanya golongan itu saja yang akan masuk ke warisan, masuk syurga tanpa perhitungan. Saya sebut yang masuk syurga tanpa perhitungan, yang pertama anbiya, para nabi, para rasul. Yang kedua dia para wali Allah. Orang biasa macam kita pun boleh meningkat sampai ke peringkat wali Allah ini. Usahakan, boleh. Yang ketiga tentang syuhada, mati syahid. Bukan yang mati sakit, yang mati syahid. Yang keempat dan orang yang sabar. Sebab Allah bagi jaminan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Semuanya ganjaran orang yang sabar dalam 3 perkara ni. Masuk syurga tanpa hisab, bighairi hisab. Sabar yang pertama, sabar dalam mentaati Allah. Jauh mana kita sabar dalam melaksanakan perintah Allah Ta'ala ni? Sabar ni maknanya berusaha sungguh-sungguh. Bukan relax, bukan duduk saja. Berusaha sungguh-sungguh dalam nak mentaati Allah Ta'ala. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan yang diharamkan. Jauh mana? Dan yang ketiga tentang sabar dalam menerima musibah, ujian. Dalam kehidupan kita ini kita tak boleh lagi berujian. Kerana Allah wajib uji kita. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dijadikan mati dan hidup, nak tes, nak uji siapa di antara kamu yang baik amalan. Ni Allah nak segregate kita tuan, di peringkat mana iman kita dengan ujian. Macam juga lah anak-anak kita yang exam tuan. Exam tu nak segregate mereka, nak classify mereka. Di kelas mana lepas itu? Macam kita dengan Allah. Sebab itulah tuan-tuan, kita tak ada lagi ujian. Cuma yang pasti tuan-tuan, ujian Allah beri pada kita tidak sama. Yang kedua tuan-tuan, Allah tidak akan uji lebih dari kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bila Allah uji kita, maknanya kita mampu tuan-tuan. Kita mampu. Tapi kenapa kita rasa bila Allah uji kita, kita rasa tak mampu? Sebab kita tak fully utilize kita punya kemampuan diri kita. Bila Allah uji, kita kena keluarkan segala kemampuan yang ada kita untuk menghadapi ujian itu. Barulah kita tahu kita mampu ke tak mampu. Yang keberapa tadi? Nak masuk biuresa yang atas. Selain daripada itu, orang yang boleh buat baik kepada orang buat jahat kepada kita. Yang Nabi sabda, ahsin ila man asa'a ilaihi. Berbuat baik kepada orang buat jahat pada kita. Orang buat jahat pada kita, kita buat baik, balas baik pada dia. Itu boleh. Kita hari itu ada orang buat baik pada kita, kita nak buat baik pada dia, kita orang tak boleh. Macam mana nak buat baik pada orang buat jahat pada kita? Dalam buat perbandingan, ini adalah merupakan VIP akhirat. VIP dunia pun tuan, berapa orang yang dapat? Sikit. Ya. Bila bagi VIP akhirat lagi susah. Jadi tuan-tuan, sebagai kesimpulan atau perbandingan, saya buat sedikit metafora tentang tingkat atau peringkat iman ini. Ibarat api, kalau iman taklif, iman pak turun, kita tanya dia ada api? Adalah, tapi dia tak ada bagi bukti. Mana kamu tu ada api? Adalah, semua kata api ada. Tanya lagi. Cikgu kata ada, kawan-kawan kata ada, ustaz kata ada. Cakap tu jadi boleh beritahu. Betul, iman macam ni tidak salah. Kalau iman ilmu tuan-tuan sebut pasal api, apa bukti ada api itu ada asap. Dia boleh bagi bukti sekurang-kurangnya nampak asap. Dia asap takkan keluar tak ada api. Tapi orang peringkat iman ayat lima orang soleh, bila sebut contoh pasal api tuan-tuan, ada api tak ada. Apa bukti itu? Tengah menyala. Nampak api sedang menyala. Dia boleh buktikan begitu. Tapi iman hak, hakul yakin ini disebut dengan api.
Bukan sekadar nampak api, tapi dia nampak api itu sedang membakar. Itu beza itu di antara 4 rakaat iman ini. Jadi marilah sama-sama kita muhasabah. Kita melihat sungguh-sungguh keyakinan yang ada pada kita di peringkat mana. Yang dah selamat adalah iman ayat. Yang selamat dan menyelamatkan adalah iman hak. Kalau iman ilmu masih tak selamat. Ini golongan asal syiman masuk dalam kedua yang tidak ada. Ada pertanyaan? Kalau tak ada, kita berhenti sini. InsyaAllah tuan, sesi akan datang kita bincang lagi jalan lurus yang ke-10 ini lagi, siri keempat, mengenai piawaian ukuran standar iman yang dikehendaki Allah Ta'ala yang disebut dalam Al-Quran. Yang semua aku jauh-jauhnya dari Quran lagi, bukan apa yang saya fikir, tapi semua jalan lurus itu adalah ihdinas siratal mustaqim daripada wahyu Allah SWT. Semoga dapat benar-benar kita meyakini, kita lalui, kita usahakan agar setiap saat, setiap ketika kita lalui jalan lurus ini. Semoga ujungnya nanti kita akan jumpa syurga yang penuh dengan kenikmatan. Maaf, aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.